Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi Iskandar dan hari ini saya nak bincangkan tentang penularan COVID-19. Penyakit ini bermula pada bulan Disember 2019 di Wuhan, ibu kota Hubei, China. Wabak COVID-19 ini adalah kumpulan penyakit seperti MERS dan SARS dan telah diisytiharkan sebagai wabak berjangkit oleh Organisasi Kesihatan Sedunia atau lebih dikenali sebagai WHO. Ini telah menyebabkan beberapa negara memberikan usaha dalam menangani penularan wabak ini. Sebagai contoh, PAS, larangan akan dikenakan kepada pelancong yang mengembara dari negara Eropah. Manakala India pula melarang semua pelancong daripada memasuki negara mereka. Tetapi, apakah cara yang paling efektif dalam menangani penularan wabak ini? Di dalam situasi begini, di mana kesihatan kita berada di tengah dalam ancaman dan masih mencuba sedaya upaya dalam memahami tentang kebolehan virus ini, kita mungkin tidak tahu cara untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam menangani krisis ini sehingga tamatnya pandemik ini. Hal ini menyebabkan penularan seperti ini membolehkan ianya terjangkit kepada populasi yang tidak mempunyai sistem imuniti yang dapat melawan wabak tersebut dan pada waktu ini tidak terdapat vaksin yang dapat melawan krisis ini. Oleh itu, dengan mengkuasakan sekatan bagi pelancong supaya dapat mencegah penyebaran penyakit-penyakit dan kuarantin kepada rakyat tempatan. Strategi yang dapat dilakukan adalah membatasi perjalanan adalah cara yang sangat efektif untuk penyebaran penyakit, terutama masyarakat yang tinggal di pulau. Hal ini boleh diambil ketika wabak sesama Sepanyol pada tahun 1918. Semua Amerika berjaya menghilangkan penularan tersebut dengan melaksanakan kuarantin yang sangat ketat kepada pelancong dan larangan perjalanan sementara Samoa Barat ketika itu tidak mengenalkan tindakan yang serupa dan telah mengalami banyak kematian akibat influenza. Seterusnya, dengan menyasarkan individu yang mempunyai risiko jangkitan yang sangat tinggi dapat meningkatkan fokus dalam mengurangkan beban kepada anggota kesihatan. Ianya menjadi sangat penting supaya dapat menyusun strategi yang disasarkan dalam mencari sumber jangkitan. Di Switzerland, kerajaan telah menetapkan untuk berhenti memeriksa orang ramai yang hanya menunjukkan simptom dan risikonya ringan. Hal ini selalunya terjadi kepada golongan muda yang tidak mempunyai isu kesihatan yang penting. Strategi dianggap mempunyai risiko tinggi sebab bertambahnya kesusahan kepada orang yang menyangkakan bahawa mereka mungkin dijangkiti atau mempunyai potensi terdedah dengan virus. Akan tetapi, penularan yang berkepanjangan akan menyebabkan jangkitan yang meluas pada COVID-19. Akhir sekali, beberapa aktiviti bukan farmasi adalah paling besar jika mereka diperlukan untuk melakukan aktiviti. Jika tiada aktiviti bukan farmasi dijalankan, kemungkinan ekonomi di sesuatu negara akan jatuh. Ketika wabak ini terus berkembang, pemerintah akan menghadapi keputusan yang sukar tentang cara terbaik untuk menangani wabak ini. Kerana apa sahaja strategi yang diambil oleh mereka tidak diambil oleh mereka kerana apa sahaja strategi diambil, mereka tidak mempunyai kerelaan dan ketegasan daripada setiap individu untuk bekerjasama dalam menangani krisis ini. Oleh itu, sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia patuhi arahan daripada yang dikeluarkan oleh kerajaan dan bersama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Sekian daripada saya, terima kasih.